أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Terima kasih ucapkan kepada pengurus majlis, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Baitul Mahabbah, yang saya kasih dan yang saya hormati Ustaz, Ustazah, para asatizah, para ma'alim, para kiai, para habaib, para masyayikh, haji-haji, hajah-hajah, bakal haji dan bakal hajah, datuk-datuk, datin-datin, doktor-doktor, profesor, tan sri dan ahli jawatan kuasa yang tidak saya sebutkan. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mulakan pengajian kita dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja kita beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak saksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rida Allah Tuhan kita, Islam agama kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul besar junjungan kita. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sambung pengajian kita Nasaihul Ibad, nasihat untuk ahli syurga. Dan di mana ahli syurga ni kehidupan atas dunianya adalah mendengar dan memberi nasihat. Dia bukan mendengar sahaja, dia mendengar dan memberi. Dia mendengar dan menyebarkan. Sebabkan Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berkata, Da'iyallah wa antum samitun. Sayyidina Umar kata, berdakwahlah kepada Allah dalam keadaan kamu diam. Maka sahabat tanya, sahabat tanya, kaifa ya Umar? Macam mana nak berdakwah tapi diam? Macam saya diberi mikrofon bolehlah bercakap, diberi keizinan bolehlah duduk ke depan. Tapi macam mana Sayyidina Umar boleh kata dakwahlah kepada Allah tapi dalam keadaan kamu bisu? Maka Sayyidina Umar pun menjawab bi khuluqihim, dengan akhlak kamu. Jadi ahli syurga konsep dia ada dua. Yang pertama dia belajar menerima nasihat, dan yang kedua dia menyebarkan nasihat.
sama ada di berkata-kata ataupun melalui perbuatannya. Jadi tuan-tuan semua, bila mana kita belajar, itu satu kepentingan untuk menjadi ahli syurga, tapi belum sempurna. Sehinggalah tuan-tuan boleh menjadi asbab orang lain buat baik, sebab orang lain buat baik, sama ada dengan percakapan kita ataupun dengan perbuatan kita, insya-Allah. Allahu Akbar kabir. Sebelum pergi jauh, tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sekarang ni dah keluar dah keputusan untuk menunaikan haji. Mungkin ada yang diterima tahniah, tapi jangan lupa doakan kita lah. Kita pun teringin, cuma belum lagi. Ada yang terima tahniah, yang belum diterima tapi giliran dia sepatutnya tahun ni ataupun tahun lepas, maka dia boleh dapat rayuan Jumaat ni, insya-Allah. Insya-Allah rayuan, kalau betul-betul dia boleh kena, mungkin dia akan dibayar dengan harga yang selayaknya, B40 ataupun M40 ya. Bukanlah tak semestinya dia kena bayar dengan harga T20. Itulah, insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fi adaril amin. Kata musannif Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Masalihul Ibad, kita mengambil manfaat dan kita mengambil keberkatan di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Supaya apa? Supaya kalau kita buat dekat dunia ni, bila mana orang tanya, kita ada sanad, kita ada ikutan, kita tak memandai-mandai. Ingat tuan-tuan, biar pandai, jangan memandai-mandai. Jangan kita belajar dengan hanya membaca, tapi kita kena belajar dengan berguru. Kalau kita baca satu hadis, kita boleh tafsirkan, kita sendiri boleh tafsirkan macam-macam. Tapi kalau kita berguru, baru kita tahu hadis ini kenapa dalam keadaan Nabi macam tu, bila Nabi buat macam tu. Banyak tuan-tuan. Di antaranya, contoh saya bagi, ada kisah sahabat, ada kisah seorang ulama yang hidupnya memang membaca buku. Dia tak ada guru, tuan-tuan. Dia tak ada guru, dia membaca je. Kalau kata kita hadis Sahih Bukhari tu, dah berapa kali khatam dah bacaan dia. Biasa, membaca ni biasa. Suatu hari dia ditimpa sakit. Bila dia ditimpa sakit, dia buka kitab Sahih. Nabi cakap ubat yang terbaik adalah Habbatus Sauda. Habbatus Sauda ni biji yang hitam. Ubat kita nak beli itulah Habbatus Sauda tu. Tapi dalam buku tu, buku dia buka, dia sakit ni, dia buka, dia baca hadisnya sama, tetapi perkataan habbatu tu, habbah, dia letak satu titik, dia menjadi hayyatus sauda. Hayyatus sauda ni maknanya ular hitam. Hayyah, ular berbisa, ular hutan. Jadi bila mana dia baca tu, dia tutup buku, dia memang tak ada guru, dia jadi membaca. Dia pergi hutan, dia cari ular. Dia cari ular, dia ambil, dia rebus, dia makan. Dia sakit, dia makan untuk ubat, akhirnya dia meninggal dunia. Sebab apa? Sebab dia membaca tanpa guru. Dan dikatakan ulama, buku itu sebenarnya penulis terjatuh satu titik dakwah sebelah huruf ba, itu jadi huruf ya. Itu kata belajar tak ada guru. Hadis Nabi, bahkan kalau orang hanya membaca tanpa guru, ada baca walil musalli, celaka orang yang solat. Kenapa? Celaka orang yang solat dalam keadaan lalai. Jadi dia tak solat. Kenapa tak solat? Aku solat tak aku syuk. Ada tuan-tuan.
Ada, hidup lagi orang tu. Dia cakap benda ni. Aku tak solat sebab aku hidup, sebab aku lalai. Aku tak khusyuk. Allah kata celaka orang yang solat. Nampak tak tuan-tuan? Ada juga hadis Nabi kata, Nabi tengah duduk lepak dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi sampaikan kain Nabi di atas kain Nabi, atas paha, atas lutut Nabi sampai nampak paha Nabi. Ada. Kemudian memang hadis ni ada sahih, saya pernah baca, pernah belajar. Kemudian datang Sayyidina Umar, tak apa lagi. Datang Sayyidina Uthman. Bila Sayyidina Uthman datang, Rasulullah turunkan kain. Kenapa sahabat tanya kenapa Rasulullah buat macam tu? Kerana kata Rasulullah, malaikat pun malu dengan Uthman, apatah lagi aku. Kenapa aku tak nak malu dengan Uthman? Maka dekat sini ada yang baca hadis ni, dia pun terus menulis paha itu bukan aurat. Ada tuan-tuan, ada, saya pernah dengar. Dia kata, Ustaz, paha ni bukan aurat Ustaz. Kenapa pula? Nabi pernah tunjuk paha dia dekat sahabat. Kita macam jeng kita. Kisah Nabi sentuh tapak kaki Aisyah. Ada juga yang tak pandai sebenarnya. Jadi baca apa-apa pun biar berguru, jangan bertafsir sendiri. Ada khilaf dan sebagainya, tapi kita Imam Syafi'i dan mazhab kita, mazhab orang awam, mazhab mufti. Kita mazhab mufti tuan-tuan. Mufti kita haram lah. Kita yang berilmu mazhab Syafi'i dan sebagainya. Kita orang awam, mufti lah yang terus mengkaji. Jadi satu, kita mengambil manfaat daripada apa yang Syekh Nawawi Al-Madani tak menyatakan nasihat-nasihat kata asal para sahabat untuk kita. Diriwayatkan dari Al-A'mashi radhiyallahu anhu, man kana rasul malihi taqwa kallatil alsunu an wasfir ribahi ini. Barang siapa yang kepala dia, barang siapa yang kepala model kepalanya adanya ketakwaan, kekayaan di kepala fikirannya adalah ketakwaan, maka kata ulama, kallatil alsunu an wasfir ribahi ini, maka lidah-lidahnya menjadi kelu menyifati keuntungan agamanya. Makna kata, sesiapa yang dia adanya ketakwaan di dalam otak, apa yang ada dalam otak kita tuan-tuan adalah hasil daripada apa yang ada dalam hati kita. Itu dia tuan-tuan. Apa yang terlintas, apa yang kita fikirkan dalam hati kita, itu yang akan pergi ke otak kita. Dan itulah yang akan dizahirkan dengan perbuatan kita. Tak ada istilah mengatakan aku luar je nampak jahat, mulut je nampak kuat mencarut dan sebagainya, tapi hati aku baik. Tak ada tuan-tuan. Tak ada istilah luar jahat dalam baik. Tak ada. Sebab apa? Ulama kata az-zahiru ilwanun batin. Apa yang kita zahirkan adalah iklan, adalah perkara yang terlintas dalam hati kita. Itu tuan-tuan, jaga-jaga. Kalau kita cakap, alah aku nampak je kasar keluar, hati baik, hati ada taman. Ayat-ayat jiwang boleh lah kata, muka nampak ganas, hati ada taman. Dan bercinta ada taman. Dan dah marah, taman terbakar. Allahu Akbar. Jadi kata ulama, wa man kana rasulan di dunya kalladil alsunu an wasfi khusran dini. Barang siapa yang kepala otak dia adanya ketakwaan, lidahnya kelu untuk menyifati tentang keuntungan agamanya. Dan barang siapa yang otaknya ada keduniaan, maka lidahnya juga tidak mampu
mengira kerugian agamanya. Makna kata kalau otak kita penuh dengan ketakwaan, hati kita akan sentiasa dengan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau otak kita penuh dengan keduniaan, hati orang tu dia akan merasakan tidak cukup, tidak cukup dan tidak cukup. Tak pernah cukup. Manusia mana pernah puas, tuan-tuan. Allah kata la in syakartum la azidannakum. Bersyukur aku tambah. Bersyukur aku tambah, Allah kata. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, apa makna dia? Makna dia kalau kamu dapat satu kelebihan tapi kamu sembunyikan kelebihan kamu dapat itu, dan kamu cakap aku ni orang yang rugi, Allah tak bagi aku lagi. Inna azabi lasyadid. Azab Allah sangat pedih. Itu maknanya. Bersyukur Allah tambah. Kalau kufur, satu je jawapan dia, azab Allah amat pedih. Kat mana azab Allah? Atas dunia ni, tuan-tuan. Atas dunia Allah dah bagi dah azab tu. Atas dunia Allah akan bagikan dia hidup senang, tapi dia tidak hidup tenang. Sedangkan contoh kalau orang berkahwin, tuan-tuan akan cakap dekat dia apa? Semoga Allah memberi sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama sekali tuan-tuan akan cakap apa? Semoga Allah memberi ketenangan. Kemudian Allah memberi kasih sayang. Kemudian Allah memberi rahmah kepada mereka. Sakinah tu starting, ketenangan. Orang yang berkahwin, kalau di mana hati dia penuh dengan keduniaan, perkahwinan dia tidak akan tenang, tuan-tuan. Sebab itulah kata orang tua-tua, kata ulama, Nabi pun cakap, Nabi kata adibu auladakum salas. Ajarkan kepada anak kamu 3 benda. 3 benda. Nabi tak suruh ajar dunia. Nabi kata yang pertama, cintakan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi kata cintakan aku. Ajar anak kamu supaya cintakan aku. Kemudian cintakan ahli keluarga aku. Cintakan Nabi ni makna kata buat sunnah Nabi, kenal Nabi. Ini kalau kita tanya anak kita, Muhammad bin, dia boleh jawab, Muhammad lahir kat mana? Madinah, dia kata. Habis saya seorang guru, saya exam Nabi Muhammad dilahirkan di, dia pergi jawab dekat Taif. Saya 10 kali fikir, aku ajar lahir dekat Mekah, kat mana Taif dia? Sepanjang kita berjemaah menaikkan umrah, tidak pernah lagi saya cakap Rasulullah lahir kat Taif. Pergi Taif, Rasulullah kena baling batu dah lah. Saya dah pening kita. Jadi kita ajar anak kita cintakan Nabi, cintakan ahli keluarga Nabi, cintakan Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dalam syarah mengatakan orang yang berpegang teguh pada prinsip ketakwaan, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi sebarang perbuatan derhaka dan juga segala perbuatan yang berasaskan panduan syariat, maka akan memperolehi kebijakan yang tiada terhingga banyaknya. Sedangkan orang yang bercakap dengan sebarang hukum yang berselisih dengan syariat, maka akan memperolehi kerugian yang banyak, sehingga sukar untuk mengira bilangan dosa dan kesalahannya. Yang pertama syarah mengatakan, siapa yang pegang teguh pada prinsip ketakwaan, sesiapanya apa-apa yang berlaku syariat Tuhan, harta haram, harta syubhah, dia ketepikan. Dia mencari harta yang halal, punca rezeki yang halal. Dia tidak mahu cari punca rezeki yang syubhah. Sebab apa? Allah sendiri beritahu dalam Quran,
Rasulullah sendiri cakap dalam hadis, anggota badan yang tumbuh daripada punca rezekinya haram layak baginya api neraka. Nampak? Dekat situ nak kata, kalau dia rasa harta tu syubhah, tak tahu halal ke haram, bercampur dan sebagainya, maka carilah yang dia yakin dengan kehalalan dan rezeki kalau dia mampu. Kalau tak mampu tu dia cerita lah. Dia tak mampu tu dia cerita. Sebab di setiap kawasan berbeza dari pandangan mufti dan sebagainya. Di Israel, di Palestin lah, kan saya nak ambil nombor kan. Di Palestin, rakyat dekat Palestin tu, businessman dekat sana Islam, tapi dia menjual patung berhala. Agak-agak lah, kalau kat sini ustaz, saya datang-datang bagi tasbih, saya promote. Saya promote, siapa nak beli patung berhala boleh beritahu saya. Memang kena teruk kan. Esok tak besar kan, siapa nak beli candu-candu ni, mari sini. Allah SWT. Dekat Israel, businessman Islam jual patung berhala. Maka dia orang pun datang, ada tourist guide, kawan-kawan saya lah, tourist guide pergi sana. Dia tanya kenapa orang Islam di bumi Palestin ni dia menjual patung berhala. Bukankah haram? Kenapa kamu mencari harta yang haram? Orang Palestin itu mengatakan, apa yang kami lakukan, kalau di negara kamu hukumnya haram, tetapi kalau di negara kami hukumnya harus. Sebab ini adalah punca pendapatan kami. Kalau kami jual sejadah, kami kena bunuh. Kalau kami jual batu berhala, orang beli, kami ada duit, boleh beli makanan. Jadi setiap negara berbeza, tuan-tuan, berbeza. Jadi sebab itulah dia kata, siapa yang berpegang teguh pada prinsip ketakwaan, perintah Allah, jauhi sebarang kederhakaan, mazhab kita, mazhab mufti itu tadi. Bukan saya cakap, ulama sendiri cakap. Saya akan pergi muzakarah mufti dan sebagainya. Mazhab kita, mazhab mufti. Mufti ni kalau dia nak keluarkan hukum, dia bukannya tanya-tanya jawab tentu je. Tak. Mufti bukan macam tu, tuan-tuan. Mufti kalau kita tanya sekarang, dia belum tentu jawab tentu. Dia akan kaji dahulu. Orang yang bertanya ni dalam keadaan macam mana. Kalau aku jawab halal, adakah akan berlakunya isu-isu yang lebih besar? Kalau aku menjawab haram, adakah akan berlakunya? Dia akan kaji. Banyak, tuan-tuan. Contoh perubatan menggunakan jin, mufti keluarkan haram. Ada ulama kata boleh, tapi apa haram? Sebab tak nak orang nanti berubat dia pakai jin, Habis itulah mufti. Mufti ni kalau dia keluarkan fatwa, kita ni siapa nak canggah pandangan mufti? Kita ni belajar baru tuan ni, mufti dah belajar beratus-ratus kitab, dah mengkaji dengan beratus-ratus ulama. Kita ni baru belajar, baru masuk pondok setahun, nak lawan mufti. Jangan, tuan-tuan. Kita baru masuk universiti 5 tahun, nak lawan mufti. Jaga-jaga. Sebab kita mazhab mufti. Mufti, kalau mufti tu dia kalau dia berpegang syadid dengan pendapat Imam Syafi'i. Kalau contoh kita belajar Imam Syafi'i, aku belajar Syafi'i ni, aku mazhab Syafi'i je, aku tak nak ikut mufti. Tuan-tuan, mazhab Syafi'i ketat, tuan-tuan. Sebenarnya mufti dia banyak ambil pendapat yang lemah. Kalau tidak ambil pendapat Imam ni kejap. Imam Syafi'i ketat sebab dia sangat menjaga pengikut mazhab Syafi'i. Orang hebat Imam Syafi'i ni, dia nak menjaga perempuan, aurat dia. Salah satu pendapat yang kuat dari Imam Syafi'i, aurat perempuan semua satu badan. Sampai ke mata ni, dia tak pakai niqab. Niqab nampak lagi mata. Dia pakai burqa tutup. Tu Imam Syafi'i.
Kata saya Syam dengan dia jaga dan belum lagi. Dia ada pandangan imam yang dalam membicarakan tentang Imam Syafi'i, dibincangkan dan sebagainya. Imam Syafi'i orang hebat, tuan. Dia sangat menjaga pengikut dia, tak nak berlaku maksiat dan sebagainya. Tuan-tuan jangan kata, oh ustaz takkan nampak mata pun, tak boleh tuan-tuan. Saya mengetahui tuan-tuan, saya bawa orang pergi umrah Mekah Madinah. Kalau di Arab Saudi, saya pernah tanya, Arab Saudi ni kalau dia kahwin satu ni, orang Nuh lah cakap, kahwin satu ni orang yang lemah. Kadang-kadang saya pergi kan, kata tazawaj tazwij salat, kata ana azmi salat, saya kahwin 3. Wah, badanku kering. Businessman. Saya pun tu, itu yang buat kata bagi kira saya sembang. Sebab apa? Sebab dekat sana, Allah alam lah, saya tak pernah jumpa. Jangan kata saya pergi pula. Saya tanya orang sana, dia kata maaf saya cakap mana-mana bahasa mudah dah. Pelacur dekat sana, dekat kawasan sekitar tu ada juga tuan-tuan. Ada. Dia kata jangan Mekah Madinah ni semua orang hebat-hebat, semua orang duduk situ pakai jubah. Oh subhanallah, jubah tu pakaian adat mereka. Jubah dengan pendek ada pakai, tidak. Jubah dengan pendek tu jubah tidur, baju tidur juga. Dulu waktu Covid pernah ada orang, dia ke Covid kan tadi keluar rumah kan, kena kurung kan, kecuali bekerja. Bila pakai jubah kemah diorang putih tu formal dia. Formal, maka diorang disahkan bekerja. Tapi siapa yang keluar pakai jubah dengan pendek tu kena saman. Ada kawan saya dia pakai jubah pendek kena 60 rial. Kena saman. Sebab apa? Dia tu satu jubah tidur. Maksudnya dia keluar tu bukan untuk bekerja, untuk tidur. Ada tuan-tuan rasa kot jubah dengan pendek. Kalau saya nak pakai pelik pula ni kan, kita pakai kita rasa trend hebat. Dia sebenarnya kat Arab macam tu. Dekat Arab dia sebenarnya ada orang mana tidak berapa mulia lah kan, melakukan kerja-kerja tu. Ada juga pelacur dekat Arab tu dia pakai niqab. Memang pakai tu dia hanya nampak mata, sebab dia hanya bersulit di mata dia. Dia pakai celak, dia pakai mata ikan kening tu, ikan pasu tu apa tau kan, letik kening tu. Itu untuk menggoda. Itulah dia punya. Sebab tu dalam Imam Syafi'i dia kata semua tak aurat, mata pun boleh menggoda. Itu sebenarnya kita tak tahu. Seperti di Yaman juga macam tu lah, dia tutup semua Yaman. Yaman kan masa Imam Syafi'i. Di Yaman tadi bukan Sana'ah tempat Syiah tu. Yang kedua, kata ulama, orang yang bercakap dengan sebarang hukum yang berselisih dengan syariat, maka akan memperolehi kerugian yang banyak, sehingga sukar untuk mengira bilangan dosa dan kesalahannya. Makna kata kalau otak dia memikirkan tentang dunia, otaknya hanya mengejar dunia, otaknya hanya mahukan dunia, ini ulama kata, maka dia akan memperolehi kerugian yang banyak di sisi Allah. Dekat sini dia memikirkan dunia, dia akan menjadi jutawan, dia akan menjadi milioner, dia akan jadi orang yang kaya. Sebab apa? Sebab Allah kata, Allah silap. Sebab pepatah Arab mengatakan al-ijtihad asasul najah, usaha tanpa kejayaan. Jadi kalau dia berusaha, maka dia akan berjaya. Kan? Sayyidatina Hajar, Siti Hajar kan, yang melahirkan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ketika mana Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail,
83 tahun, lebih kurang 90 tahun berkahwin tidak ada anak. Bila dikurniakan anak masih lagi dalam keadaan pantang, Allah suruh letakkan Siti Sarah sudah ajar lah. Letakkan Siti Hajar di sofa, letak dekat situ, tinggal sampai ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam nak balik, dia dipegang. Siti Hajar dipegang. Dia kata, Allah kah yang menyuruh ni? Allah kah yang menyuruh kamu tinggalkan aku? Allah, ya ampun, Allah kah yang mengarahkan kamu? Maka kata Nabi Ibrahim, nah, tak kalih. Tuan-tuan, tak kalih itu bukan tanda benci. Tak kalih itu bukan tanda tak suka. Tak kalih itu sebab takut. Bila kalih dia akan bertambah sedih. 90 tahun tak ada anak, tuan-tuan. Dapat anak kena tinggal tengah padang pasir. Tengah padang pasir, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada hidupan. Kat Safa dan Marwah. Maka berlakunya satu peristiwa. Peristiwa apa, tuan-tuan? Orang cakap kalau dalam umrah juga ibadat apa tu? Lepas tawaf, kita sa'i. Betul. Lepas tawaf sa'i. Rukun umrah, rukun haji. Dia nak pergi haji kita ada kena sa'i. Tahu lah sa'i itu apa? Sa'i itu lari ke Ustaz? Bukan lari. Berlari anak tu ramal. Dia ada dalam hijau tu. Sa'i ni Allah kata falamma balaghu sa'ya. Sa'i ni makna dia usaha. Siti Hajar tidak ada air. Anak dia menangis nak air, dia kering, tak ada air, ditinggalkan di padang yang panas. Maka dekat itulah berlakunya peristiwa sa'i. Sa'i ni maksud dia usaha. Tu tuan-tuan, usaha sebenarnya. Usaha mencari air daripada Safa ke Marwah, Safa Marwah, pusing 7 kali. Kemudian Nabi Ismail pun ketuk kaki dia. Air yang keluar bukan daripada tapak kaki manusianya, rasa-rasa boleh dapatkan air, bukanlah dapat daripada tapak kaki manusianya ibu, tetapi air itu keluar daripada tapak kaki Nabi Ismail, baby yang tidak boleh berjalan, yang tidak boleh bercakap. Bila mana dia hentak kaki keluarnya air, maka dikumpulkan. Kumpul tu nama dia Zamzami. Itulah nama dia air Zamzam. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya pun tahu kan, saya akan cerita lah. Zamzam ni saudara, ada air keluar, mata air keluar, maka dia kumpulkan. Siti Hajar kumpulkan menjadi satu lompat. Allahumma salli. Dan Rasulullah SAW menceritakan, andai kata ni tak berlaku, tapi Rasulullah kata andai kata Siti Hajar tak kumpulkan, macam buat lompat air tu, macam buat kolam lah, boleh cerita kan, Zamzam kumpulkan. Kalau tak buat kumpul tu, sekarang ini Arab Saudi dah penuh dengan lautan. Sebab air tu tak berhenti. Mana berhenti? Kita pergilah kat Makkah, air Zamzam tak berhenti. Banyak dalam sebenarnya tak denah, tetapi mereka tarik, mereka letak dekat dengan pusat sumber atau bertempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jarang bawa ke sana. Lepas habis ni tak ada dah balik, jarang bawa ke sana. Itu sebenarnya. Jika saya bawa jugalah tu, dan tengok tempat kelahiran Rasulullah. Kalau Aizah buka pintu tu, masuk nak basuh muka, penat, panas dan sebagainya. Allahumma salli Muhammad. Allahu Akbar. Jadi kita kembali balik, orang yang diakal fikirannya, kalau dia berusaha, dia memikirkan dunia, dia usaha untuk dunia, maka Allah akan berikan dia dunia.
Tapi kalau dia dalam akal fikiran, dia adanya ketakwaan, dia mengejar ketakwaan, Allah akan beri dia dunia dan akhirat. Itu beza dah. Jadi tuan-tuan, dalam apa isu pun, carilah dunia dan akhirat. Carilah ketakwaan. Letak dalam otak kita. Bila nampak satu benda, kembali balik ke hukum. Ustaz, kami tak faham sangat Quran ni. Sebab itulah saya cakap, kita mazhab mufti. Rujuklah mufti, rujuklah ulama. Rasulullah kata, alaikum bimujalisati ulama. Kamu kena duduk dengan ulama, bukan kamu duduk dengan orang-orang yang ada jawatan tinggi, tapi kamu duduk orang-orang yang dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya. Jadi tuan-tuan kena jaga-jaga tuan-tuan. Apa yang berlaku, tuan-tuan nak buat solat aku ni sah ke tak? Tanyalah imam. Imam yang mempelajari ilmu solat. Baca Quran aku betul ke tak? Tanyalah guru Quran. Imam yang boleh membaca Al-Quran dengan baik, dengan cantik. Kita malu nak bertanya. Sedangkan Allah kata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang berilmu kalau kamu tak tahu. Sakit, jangan tanya imam. Kalau sakit, tanya doktor. Dah sakit gigi, tanya doktor kucing. Dia pun pening. Sakit gigi, tanya doktor gigi lah. Sakit kaki, tanya doktor sakit luar, sakit kaki semua. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itu sahaja. Kesimpulannya, apa-apa yang melintas di fikiran kita, kita kena ingat kita diciptakan atas dua sebab. Yang pertama, Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah ciptakan kita untuk beribadat kepada Allah. Yang pertama, ibadat ni maksudnya hamba. Maksudnya kita ibadat merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah jadikan atas bumi ni khalifah. Khalifah ni apa dia? Khalifah ni tiga, tuan-tuan. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Yang ketiga, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang melakukan kemungkaran. Tiga ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh nak bercakap, maka buatlah tiga ini dengan perbuatan. Biar orang nampak, orang rasa nak bertaubat, orang rasa nak beribadat, kerana mereka melihat perlakuan yang dilakukan oleh diri kita. Supaya di akhirat kelak Allah tanya, kamu ibadat ni sebab apa? Sebab aku melihat si fulan dan si fulan beribadat. Kita mendapat ganjaran pahala, kita mendapat syafaat. Andai kata kalau kita tak masuk syurga, ya Allah, ada orang tanya, ya Allah, mana sahabat aku, mana kenalan aku, di manakah manusia yang aku solat kerana aku melihat dia solat, aku zikir kerana aku melihat dia zikir, manakah dia? Allah kata, idhab, Allah kata, ukhruju finnar, pergi kamu ke neraka, keluar kamu pergi ke neraka. Untuk apa? Nak kamu nampak orang yang kamu kenal. Ukhruju man araftum, keluarkan dia daripada api neraka, masukkan dia ke dalam syurga. Allah Akbar. Indah itu. Jadi cukup setakat itu sahaja. Kita beri ruang ke azan dahulu, insyaAllah.
Alhamdulillah, insyaAllah untuk akhir kalam, saya minta agar tuan-tuan dan perempuan doakan saya. InsyaAllah bulan depan saya akan menunaikan umrah. Dan saya akan bimbing orang menunaikan umrah sebagai mutawif, ataupun kalau bahasa orang nak faham, terisikat lah, ataupun grup leader. Dan jadi mutawif insyaAllah bulan depan 24 Februari sampai 5 Mac. Jadi doakan agar Allah beri kelancaran, Allah mudahkan urusan, Allah lancarkan perbahasan dan sebagainya. Dan banyak pembaharuan kat sana tuan-tuan. Banyak sangat banyak pembaharuan. Setahun tak pergi pun saya tengok kenangan saya pergi, dia kata tiap adik memang banyak pembaharuan. Jalan nak ke Gua Hira dan sebagainya, banyak sangat pembaharuan. Jadi doakan agar kita mudah untuk mengadaptasikan situasi baru di sana, insyaAllah, dan suasana sana. Dan insyaAllah saya akan pergi 24 Februari. Yang bas saya sama 43 orang insyaAllah. Cumanya saya bercadang ada kekosongan 23 hari bulan tu, masih ada kekosongan. Jadi saya nak menunaikan umrah
boleh kontak dia Roger, insyaAllah kita akan cuba adjust sebab ada kekosongan lagi dalam 15 seat dalam satu bas yang buka 2 bas untuk 23 bulan. Jadi siapa yang berhajat bolehlah. Dan insyaAllah kalau kita nak pergi sama-sama, saya bercadang 2025 hujung bulan lepas Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tidak ada ceramah ke sekitar ni kan. Jadi lepas Isra Mi'raj saya akan bercadang untuk pergi ke sana lah, bertugas pada 31/1/2025 insyaAllah. Jadi siapa yang berhajat untuk pergi sama-sama untuk mengirimkan doa, amalan, wakaf dan sebagainya, okay, boleh kontak saya lah, boleh hubungi saya di nombor 017-548-9265 017-548-9265. Kali ketiga 017-548-9265. Doakan saya dan semoga Allah jemput kita semua ke bumi Mekah dan bumi Madinah, InsyaAllah pada setiap tahun. Sekarang ni umrah standard 8, 9, 10 lah sekarang ni. Cuma driver saya ada yang buat dalam 8K. Dan 31 hari bulan 1 tahun depan dia nak keluarkan package 8,090 8K lah. Ada je yang dia ada pro and cons dia lah. Nanti cerita belakang. Kadang-kadang lah dia tak sebut dengan driver lah. Nombor sekali Ustaz? 017-548-9265. Okay, jadi insyaAllah kita sama-sama akhiri dengan sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami merendah tangan dan merayu kepadamu ya Allah. Engkau terimalah segala amalan yang kami lakukan ya Allah. Engkau murahkanlah rezeki kami ya Allah. Engkau permudahkanlah urusan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab dan tanpa hasab. Engkau jadikanlah kami jiran rapat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, sepanjang hidup kami ya Allah, rezekikanlah kami agar dapat menziarahi jasad baginda sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah ya Allah. Rezekikanlah kami agar dapat melihat tempat kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah ya Allah. Dan terakhir sekali ya Allah, Engkau rezekikanlah kami sepanjang kami hidup atas muka bumi ini ya Allah, agar dapat melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.